Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya suka dengan kerja SPRM sekarang. Sebagai netizen yang baik, netizen yang mengharapkan negara Malaysia yang maju, negara Malaysia yang tidak ada ketirisan lagi, dan rakyat negara Malaysia yang benar-benar inginkan negara yang bebas daripada rasuah. Saya suka dengan kerja SPRM sekarang. Apa tidaknya mereka betul-betul menjunjung titah ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang lalu, iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, untuk mengorek semua, terutamanya jerung-jerung. Terbaru kerja SPRM yang terbaik, seorang bekas setiausaha sulit, setiausaha sulit kepada seorang bekas menteri tahun 2020. Menurut berita yang saya dengar daripada Malaysia Gazette, tahun 2020. Tak tahulah kalau saya silap dengar. Tahun 2020, siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa Perdana Menteri waktu itu? Kerajaan mana yang memerintah? Dan siapa menteri itu? Dia dituduh didakwa telah menerima rasuah sebanyak 1.77 juta. Tak banyak jugalah kan. Orang curi Milo kena tangkap, penjara 1.77 juta, agaknya kenapa? Inilah kerja SPRM terbaik sekarang. Memang semua sama rata, bagus. Dan dia diarah untuk bela diri. Dia diarah untuk bela diri. Kenapa diarah untuk bela diri? Kerana memang ada kes. Saudara-saudari, rakyat Malaysia perlu tahu proses mahkamah. Setelah dibacakan, kemudian kalau tidak ada kes, maka dilepas dan dibebaskan. Tapi kalau diarah untuk membela diri, itu maksudnya ada kes. Ada kes, ada perlu dibicara di mahkamah, maksudnya memang ada sesuatu. Cuma dia perlu buktikan bahawa dia tidak bersalah mengikut undang-undang dengan bukti-bukti. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah memang ada kes itu. Memang ada kes itu, cuma perlu untuk dibuktikan bahawa dia tidak bersalah. Dia ada 3 pilihan kalau saya tidak silap, mendiamkan diri, memberi keterangan, dan yang ketiga saya lupa. Okey. Jangan pula rakyat Malaysia selepas ini mempolitikkan ini lagi. Tak ada bunuh karakter lah, apalah. Tak ada. Memang sudah dibuktikan di mahkamah bahawa ada kes prima facie. Jadi siapa menteri waktu itu, kerajaan waktu itu siapa, dan Perdana Menteri waktu itu siapa? Jangan pula lepas ni tak tahu lagi. Harap-harap kali ini menteri itu tahulah apa yang berlaku. Ini di Kementerian apa? Pelancongan kalau tidak silap waktu itu. Jadi siapa dia punya menteri, saya pun tidak pasti. Kita boleh siasat sama-sama. Apa yang pasti, saya ingin ucapkan tahniah kepada SPRM yang berjaya menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, untuk membentras semua rasuah. Terbaik. Rakyat Malaysia, kalau mau terus untuk melihat negara Malaysia 3 tahun dari sekarang, 4 tahun, 3 tahun lagi lah, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri sekurang-kurangnya 3 tahun lagi. Kalau nak tengok macam mana Malaysia tanpa rasuah, kita bagilah peluang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat, untuk mengatur, untuk mengawasi
semua kerja-kerja menteri, setiausaha sulit, pegawai-pegawai kerajaan. Nanti kita akan tahu macam mana keadaan Malaysia pada 3-4 tahun dari sekarang. Saya fikir negara Malaysia akan berkembang maju. Buktinya senang saja. Pelaburan. Orang tidak akan melabur di negara yang banyak rasuah. Orang tidak akan suka melabur. Kalau melabur pun tidak sebanyak yang sekarang. Tapi kalau sekarang ini dibuktikan dengan pelaburan yang banyak itu, maksudnya pelabur-pelabur yakin negara Malaysia ini sudah mulai berubah. Bayangkan saja, baru 1 tahun lebih Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, sudah 390 bilion rasanya kalau tidak silap jumlah pelaburan dalam 1 tahun. Kalau tahun kedua dia katakanlah melonjak lagi 23%. Nah, seperti lonjakan 23% itu. Melonjak lagi 23%, dia sudah 400 bilion. Nah, berapa? Cobalah kira. Tapi kita kira beginilah, tiap-tiap tahun dia naik sebanyak katakanlah sebanyak purata 100 bilion lah, 100 bilion. Contoh saja 100 bilion. Jadi pada tahun keempat dari sekarang, Malaysia akan mendapat lebih kurang 1 triliun. 1 triliun. Nah, tak apalah, kita bagi diskaun 800 bilion lah. Bukankah itu satu rahmat yang besar untuk negara Malaysia? Berapa banyak orang dapat kerja, pengangguran dapat dihapuskan, dan akhirnya rakyat Malaysia tidak lagi terlalu berharap sangat kepada kerajaan, dan pendapatan rakyat Malaysia secara otomatik juga akan meningkat. Itulah yang terjadi kepada negara-negara maju. Bila ramai orang datang untuk invest, negara itu makin maju, pendapatan makin tinggi. Pendapatan makin tinggi sebab pekerjaan dia banyak, orang dia sikit. Jadi terpaksa semua company gaji dia kompetitif. Terpaksa dia menarik pekerja. Jadi siapa yang untung? Kita juga. Itu yang kena fikir. Jangan pikir politik saja. Kadang-kadang orang kampung macam saya ini, dia tidak fikir yang lain. Dia pikir politik dia saja. Dia pikir parti politik dia bila menang, oh semua menang. Tidak semestinya. Jadi pada hemat saya, tahniah diucapkan kepada SPRM, tahniah diucapkan kepada kerajaan sekarang ini. Dan sekali lagi, bagi peluang seperti kata titah daripada Agong sekarang ini, Sultan Ibrahim, daripada titah Agung sendiri, beri masa kepada Perdana Menteri. Jangan kacau dia dulu. Bagi peluang, buktikan. Tak apa, ada pilihan raya nanti. 4 tahun dari sekarang ada pilihan raya. Kita sama-sama fikir semula. Kalau dia tak layak lagi jadi Perdana Menteri, tak apa, Anda boleh undi bersama-sama. Tapi yang pasti, saya yakin 4 tahun dari sekarang negara Malaysia bukan macam sekarang lagi yang penuh dengan rasuah dulu. Nah, sekarang dah kurang. Sekarang tak tahulah ada atau tidak, tapi saya yakin at least kurang lah, ataupun tiada sudah. Ini semua kenapa? Kerana ada Perdana Menteri yang bagus, kerajaan yang bagus, SPRM yang bagus, PDRM. Tak payah cakap lah tentang PDRM. Saya tak ada komen langsung PDRM sekarang. Bos dia nombor 1, tip top. Kalau dia tegur dia punya anak buah, memang ngam, padan muka. Saya fikir semua orang akan mulai hormat semula kepada penguatkuasaan. Tak ada main-main rasuah lagi. Tahniah diucapkan kepada negara Malaysia, rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.